Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Usuluddin SEM 4 akan membentangkan tajuk Syekh Muhammad Abduh di bawah subjek Pemikiran Islam, kod USI 31702 di bawah pensyarah Prof. Maya Dr. Muhammad Bazli bin Syafi'i. Saya Muhammad Azlan Kusyari bin Manfaat, nombor matrik 054788. Seterusnya. Pengenalan kepada Syekh Muhammad Abduh. Nama sebenar beliau adalah Muhammad bin Abduh bin Hasan Khairullah. Gabungan namanya dengan nama ayahnya telah membentuk satu ungkapan penghormatan kepada Nabi junjungan Rasulullah SAW, iaitu Muhammad Abduhu wa Rasuluh. Murid-murid beliau dan masyarakat juga menggunakan pelbagai panggilan yang sesuai dengan kepribadian beliau. Antaranya adalah Syekh, Al-Ustad, Al-Imam, Ahli Falsafah atau pemikir Islam dan tokoh reformasi atau Islah. Sebenarnya beliau telah dilahirkan pada tahun 1849, masih bersamaan 1265 Hijrah di sebuah desa yang bernama Mahallah Al-Nasr di Antar, Mesir. Beliau dilahirkan dalam keluarga petani, di mana ayahnya itu seorang petani yang berketurunan Turki. Ibunya pula Jafinah, iaitu seorang janda berasal dari perkampungan Jishah Ash-Shihri, Mesir. Dan juga diriwayatkan bahawa ibunya mempunyai pertukaran darah dengan Saidina Umar Al-Khattab. Terusnya. Beliau menempuh di awal di rumah di mana beliau dididik dan diajar menulis oleh bapanya. Ketika berumur 10 tahun, beliau telah diserahkan oleh bapanya kepada seorang guru untuk dididik dan hasilnya beliau berjaya menghabiskan hanya 2 tahun untuk menghafal satu Al-Quran. Pada umur 13 tahun, beliau mula mempelajari bahasa Arab di Madrasatul Jami' Al-Hamadi di Tanta pada 1865 Masihi. Kemudian beliau menyambung kembali pengajian dan pergi ke Universiti Al-Azhar. Antara ilmu yang dipelajari di sana termasuklah ilmu hisab, falsafah dan dengan Syekh Hasan At-Ta'wil. Alhasilnya, daripada kegigihan beliau pada 1877, beliau berjaya memperoleh ijazah daripada Universiti Al-Azhar. Pada tahun 1896, beliau mula mengenali Sayyid Jamaluddin Al-Afghani, di mana mereka berjumpa di Mesir. Pada waktu itu seterusnya menjadikan beliau sebagai anak murid Sayyid Jamaluddin. Antara ilmu yang dipelajari beliau adalah ilmu falsafah, matematik dan ilmu teologi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan Jumat. Sebenarnya saya akan membincangkan tentang pemikiran Syekh Muhammad Abduh. Pertama, terdapat 4 pemikiran Syekh Muhammad Abduh ni, 4 aspek yang utama, antaranya adalah ijtihad. Yang kedua berkenaan akidah, yang ketiga berkenaan politik, dan yang keempat berkenaan dengan pendidikan. Berkenaan dengan ijtihad, menurut Syekh Muhammad Abduh bahawa ijtihad ni menjadi satu keperluan dalam Islam supaya umat Islam ni dia tidak terbelenggu dengan taklid dan membebaskan umatnya untuk berijtihad. Sebab apa? Sebab zaman tu Syekh nampak umat Islam terlalu rigid dah. Kemudian akidah, pembebasan umat Islam daripada fahaman Jabariyah, dan keduanya memberi kefahaman kepada umat Islam yang salah lah. Kemudian menurut Syekh Muhammad Abduh juga akal ni dan Al-Quran adalah selaras dengan pada agama lah. Kemudian politik, beliau meyakini bahawa apa jua jenis pemerintahan mestilah seiring dengan perkembangan masyarakat. Jadi beliau menerima semua jenis pemerintahan asalkan mengikut perkembangan masyarakat. Kemudian berkenaan dengan pendidikan, ini adalah aspek yang paling penting menurut Syekh Muhammad Abduh, dan bidang pendidikan ni pada dia melebihi aspek yang lain. Dan pada Syekh Muhammad Abduh juga, dualisme dalam pendidikan adalah sangat berbahaya. Okay, kemudian karya Syekh Muhammad Abduh. Okay, karya Syekh Muhammad Abduh ni, beliau menulis banyak karya dalam akhbar, majalah, buku dan artikel. Okay. Dan ini antara karyanya lah menurut Al-Qurdi. Ini buku Durus min Al-Quran, Risalah Tauhid, Asya' ala Syarhi Ad-Dawani, Al-Islam wa An-Nasraniyah, Tafsir Quran Karim, yang akhirnya disambung oleh Syarh Syarh. Ini karya buku dan kebanyakan pemikiran-pemikirannya ditulis melalui majalah, artikel dan sebagainya. Sekian daripada saya.
Gerakan Syekh Muhammad Abduh. Nama diberi Muhammad Saifullah bin Qamar Zaman, nombor metrik 054608. Okay, seterusnya. Okay, gerakan Islam. Gerakan Islam Muhammad Abduh. Muhammad Abduh telah melakukan gerakan pembaharuan yang bertujuan mengembalikan dan memperbaiki keadaan umat Islam di samping memperbaharu dalam integrasi ilmu dan juga pendidikan. Bidang bentuk keislamannya adalah 3, iaitu bidang politik, pendidikan dan falsafah pemikiran. Keislaman dalam bidang politik. Syekh Muhammad Abduh telah memulakan gerakan perjuangan beliau dengan melakukan reformasi mengikut pendekatan yang lebih halus, iaitu cara evolusi terhadap kuasa kolonisasi penjajah barat, yang mana metodologi ini memberi pengaruh yang lebih kuat serta kesan yang berkekalan walaupun mengambil masa yang lebih panjang. Seterusnya, beliau juga menggunakan beberapa media massa, antaranya menulis di majalah dan juga karya-karya ilmiah. Seterusnya, perjuangan Muhammad Abduh dalam revolusi Mesir juga dilihat apabila beliau menjadi pembela dalam serangan mubalik Kristian dengan menerangkan kesempurnaan dan kebaikan Islam dengan baik apabila Islam dituduh oleh Barat. Seterusnya, pengislahan dalam sistem pendidikan. Muhammad Abduh telah membawakan beberapa pembaharuan, antaranya adalah membahagikan sistem pendidikan kepada 3 peringkat, iaitu peringkat asas, peringkat menengah dan juga peringkat tinggi. Muhammad Abduh juga telah berusaha mencadangkan untuk mengubah sistem kurikulum pendidikan yang sedia ada kepada sistem yang lebih baik serta mengikut peredaran zaman dan juga masa. Sistem pendidikan lebih arahnya tertumpu melahirkan para tenaga kerja semata-mata juga dikritik beliau, di mana beliau beranggapan sistem pendidikan yang baik itu bukan saja bermatlamat melatih pelajar untuk berada di alam pekerjaan, tapi juga menjana generasi masyarakat yang berwawasan dan berdaya saing. Seterusnya, dualisme dalam pendidikan. Syekh Muhammad Abduh berpandangan bahawa sistem pendidikan Islam yang ada ketika itu, terutama di Universiti Al-Azhar Mesir, haruslah tidak menepikan subjek ilmu moden seperti sains dalam pengajaran dan tidak hanya tertumpu kepada mata pelajar agama sahaja, supaya sistem pendidikan yang ada lebih seimbang, mencakupi aspek keduniaan dan juga kerohanian. Seterusnya, Islam, falsafah dan pemikiran. Syekh Muhammad Abduh telah membuat beberapa pandangan tentang konsep iman, iaitu pandangan beliau adalah konsep iman mempunyai kaitan yang rapat dengan akal dan wahyu. Manakala seterusnya, kedudukan akal di sisi Muhammad Abduh adalah amat tinggi fungsinya, dan beliau juga membahagikan iman kepada 2, iaitu iman orang khawas dan iman orang awam. Seterusnya, fungsi wahyu. Timbul keyakinan manusia akan terus ada dan kekal selepas mati. Beliau juga mengatakan bahawa fungsi wahyu juga adalah membantu akal memahami tentang perkara-perkara gaib seperti hari akhirat dan juga dapat mendidik masyarakat agar hidup aman dan dapat membongkar rahsia kehidupan. Akhir sekali, kekuatan akal. Syekh Muhammad Abduh telah menyifatkan cara untuk mengetahui adanya Tuhan adalah melalui akal dan wahyu. Tetapi kedudukan akal adalah lebih tinggi serta wahyu tidak mungkin bertentangan dengan akal. Seterusnya, akal juga mampu mengetahui dasar-dasar utama agama, mengenal Tuhan dan menjauhi amalan-amalan buruk. Sekian saja dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya Muhammad Iman Hamzin bin Nasruddin, nombor metrik 054825. Saya akan membentangkan slide yang berkenaan dengan sumbangan Syekh Muhammad Abduh. Okey, pertama sekali, Syekh Muhammad Abduh ni telah banyak mengemukakan idea-idea yang perubahan yang telah memberi kesan banyak khususnya kepada bidang pendidikan. Perubahan yang beliau telah lakukan telah mengubah pandangan umat Islam sendiri terhadap agama Islam ini yang sebelum ini dipandang jumud dan bersifat pasif. Okey, baik. Idea Islah yang dicetuskan oleh Syekh Muhammad Abduh ni, khususnya apa yang berlaku di Universiti Al-Azhar telah memberi kesan yang mendalam terhadap perkembangan ilmu yang ada di sana, dan sumbangan dan gerakan yang dilakukan oleh Syekh Muhammad Abduh terbagi kepada 3 peringkat, iaitu yang pertama adalah reformasi pendidikan,
Yang kedua adalah pembaharuan ilmu kalam, dan yang ketiga adalah metodologi tafsir. Okey, seterusnya. Okey. Yang pertama adalah reformasi pendidikan. Reformasi pendidikan ini adalah Syekh Muhammad Abduh sedar akan ancaman-ancaman yang mula yang mula wujud ketika itu, iaitu tentang bahayanya dualisme ini, seperti yang dikatakan oleh yang setelah apa yang Irfan terangkan tadi adalah merupakan suatu fahaman yang hanya menumpukan sistem pendidikan tradisional, iaitu yang hanya menumpukan pengajian agama, dan sistem pendidikan moden yang hanya tertumpu kepada pengajian sains sahaja. Okey. Usaha Syekh Muhammad Abduh ni juga kita boleh bahagikan kepada 3 peringkat utama, iaitu yang pertama apabila sebelum beliau dibuang ke negara Beirut, yang kedua ketika beliau dalam buangan di Beirut, dan yang ketiga adalah beliau berada di Mesir setelah beliau kembali daripada buangan. Okey, seterusnya. Okey, sambungan daripada slide tadi adalah peringkat awal apabila dia dibuang adalah peringkat awal reformasi yang telah beliau usaha adalah dengan mengubah sistem pendidikan apabila beliau menumpukan perhatian sepenuhnya terhadap penyusunan semula sekolah, dan hasil daripada gerakan ini maka tertubuhnya sebuah jawatan kuasa yang diketuai oleh beliau sendiri. Okay, peringkat kedua pula adalah reformasi pendidikan yang telah dibawa oleh beliau apabila beliau mempunyai jawatan beliau sendiri. Beliau mula menumpukan perhatian kepada sistem pendidikan yang ada di Syria dan seluruh kawasan taklukan di bawah pemerintahan Khalifah Uthmaniyah. Beliau juga pada peringkat ini telah menulis 2 memorandum yang bertujuan untuk memodernkan sistem pendidikan dan kurikulum serta kaedah pengajaran yang sedia ada ketika itu. Okey, pada peringkat ketiga pula, Syekh Muhammad Abduh telah mula menulis sebuah lagi memorandum dalam usaha beliau untuk mengintegrasikan lagi sistem pendidikan yang ada pada ketika itu. Okey. Yang seterusnya adalah sumbangan beliau dalam pembaharuan ilmu kalam. Beliau mula mengkritik kaedah pengajaran ilmu kalam yang disifatkan sebagai sebuah pengajaran ilmu yang hanya bergantung sepenuhnya terhadap karya-karya teologi yang dikarang oleh Al-Ghazali, yang bertaklid kepada pandangan terdahulu sahaja tanpa penyaringan tentang keabsahannya. Beliau kritik ini adalah kerana sebagai satu perubahan ataupun salah satu sumbangan beliau untuk menjadikan ilmu kalam ni ada sistem pendidikannya lebih baik. Beliau juga menjadikan akal sebagai asas utama dalam pemikiran teologi beliau, di mana beliau amat menekankan tentang nilai kerasionalan ajaran Islam. Seterusnya, metodologi tafsir. Okey. Sumbangan beliau terhadap metodologi tafsir pula, beliau berusaha untuk menjadikan tafsiran takwilan bagi setengah ayat Al-Quran berdasarkan penyelidikan dan teori-teori sains moden. Tetapi beliau tetap mengkritik pendekatan saintisme dalam mentafsir Al-Quran kerana fenomena alam ini serta sebab-sebab kejadian bukanlah subjek yang menjadi fokus perbahasan Al-Quran, tetapi adalah bidang kajian dalam ilmu tabi'i ataupun ilmu sains. Okay, baik. Okay, secara keseluruhan ataupun kesimpulan yang dapat kita bahaskan dalam tajuk Syekh Muhammad Abduh ini, beliau adalah merupakan seorang ulama pemikir dan juga banyak pembaharuan di Mesir khususnya. Apa yang berlaku, kita hendaklah hargai atas jasa-jasa beliau. Beliau telah banyak menerangkan idea-idea yang banyak dan juga tersusun dan juga dan juga digelarkan sebagai arkitek ilmu Islam. Segala usaha beliau dalam ketupuhan ilmu Islam perlu diteruskan oleh generasi sekarang supaya apa yang digerakkan ataupun apa yang diislahkan gerakannya tidak terkubur begitu sahaja. InsyaAllah apa yang baik itu datangnya daripada Allah dan segala kesalahan tu datang daripada diri saya sendiri. Allah Ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.